Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dapat kita kembali membaca Al-Quranul Karim dan mentadabbur maknanya, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-Kautsar dan yang seterusnya, insya-Allah lah. Mudah-mudahan hari ini dapat 2 surah tak apa, ataupun 3 surah, cepat sikit habis lah. Bajet-bajet insya-Allah lah. Esok ataupun lusa habislah kita surah 3 ni. Kemudian nanti minggu depan kita boleh masuk pada, kita mula dari depan. Dan insya-Allah juga, belum saya terlupa lah, nanti bermula kita baca daripada depan nanti. Sebelum kita baca Quran tu, kita baca zikir pagi dulu. InsyaAllah saya akan cari buku zikir pagi petang tu, sambil-sambil kita kameraman pun boleh setting waktu dia pun agak tak kelang kabut sikit, dan kita pun ada masa. Mana lepas daripada tu kita baca zikir pagi dulu. Setelah zikir pagi tu dalam 10 minit, kemudian kita baca Quran, kemudian kita tadabbur. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Sebab maksud daripada semua ni bukanlah datang sekadar kita kata mengisi masa kita, tetapi biarlah majlis ini menjadi satu tempat atau asbab untuk kita meningkatkan ilmu dan juga amalan kita, supaya kita bertambah kualiti dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kerana sebagai seorang Muslim ada jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik Muslim adalah orang yang paling menepati tata cara hidup tersebut. Jadi bukan sekadar kita membaca, bukan sekadar kita mendengar, malah kita boleh juga mengamalkan sedikit daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah ni terlalu banyak. Semalam kita baru sebut isu tentang mencari pahala pada sudut benda-benda yang baik, kecil. Hatta dalam soal pakai kasut ataupun pakai selipar. Pakai kasut, pakai selipar berapa kali dah banyak, dan dah kecil. Dan kita juga sebut tentang wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mana bila dia tak beriman kepada hari akhirat, dia juga tidak suka untuk memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Kadang-kadang benda tu kita sebut semalam, nikmat kita banyak. Nikmat banyak tapi tak sampai kepada orang lain. Saya ingat seorang syekh waktu bila kita tegur, orang Arab kan suka makan banyak. Makan banyak sampai lebih-lebih. Dia pun tanya kita balik, hak lebih ke aku ni gimana, hak lebih kamu ni gimana? Dia tanyalah. Dia kata kalau di hotel pak kamu ni makanan lebih gimana? Kita kata kalau undang-undang hotel buang, tak boleh simpan lah, tak boleh bagi, kena buang. Dia kata walaupun kamu kata aku banyak lebih kami, kalau di sana di Mekah tu dia ada NGO yang memang kerja dia lepas daripada habis urusan hotel tu dia akan packing, barang tu tidak dibuang, dia bagi. Maknanya apa? Makanan lebih, tapi orang yang berfikir tentang akhirat, dia akan uruskan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau orang yang makanan lebih tapi tidak ada dalam fikiran dia ni urusan akhirat, dia pun boleh jadi buang macam tu je. Kadang-kadang kita kat rumah kita pun sama juga. Makanan banyak, sampai lebih-lebih, kita pun simpan dalam peti. Ingat konon-konon nak makan nanti lah, kali cukup seminggu, buang je. Padahal kalau kita bagi kepada orang, boleh jadi kita dapat manfaat, dia pun dapat manfaat. Jadi urusan keimanan kepada hari akhirat ni adalah kunci dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mudah-mudahan waktu kita ni menjadi asbab bertambahnya iman, bertambahnya ilmu, dan bertambahnya amal, insya-Allah. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi hari ini kita akan baca dari surah Al-Kautsar, muka surat 602. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Biasa dalam surah ni kesalahan yang normal atau banyak berlaku pada ayat wala ana abidun. Ayat yang keempat ana abidun. Na tu baris atas. Mana tu baris atas. Tapi ramai juga, bukan sedikitlah orang baca wala an abidun. Sebenarnya ana abidun. Yang kedua lakum dinukum waliyadin. Lam tu baris bawah. Waliyadin. Tidak sedikit juga orang baca lakum dinukum waliyadin. Dia matikan huruf lam tu. Sebenarnya waliyadin. Jauh beza dia an abidun dengan ana abidun. Waliyadin dengan waliyadin. Dari sudut maknanya jauh beza. Jadi kalau boleh kita baca dengan betul dan juga kita tengok mushaf kadang-kadang lah. Bahasa kebiasaannya berlaku salah tu sebab dia baca zaman dulu-dulu lagi, dia dah hafal macam tu. Kemudian dia tak rujuk kembali kepada mushaf. Maka lekatlah dia wala an abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dibaca macam tu. Sebenarnya lakum dinukum waliyadin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membasahkan lidah kita dengan Al-Quran. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan waktu kepada kita untuk Al-Quran. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memandaikan kita membaca Al-Quran. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk belajar dan memahami Al-Quran. Kerana keutamaan dalam hidup seorang hamba tidak ada yang lebih utama daripada berhubungan dengan Tuhannya. Tidak ada yang lebih utama daripada dia mengenal penciptanya dan mengabdikan diri kepadanya. Dan sebaik-baik cara untuk kita mendekatkan diri, bukan sebaik-baik, tidak ada cara pun untuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya melainkan melalui perintahnya yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Terkandung dalam Al-Quran, kitab Allah, dan juga Sunnah Rasul utusan Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami maksud tersebut. Walaupun kita rasa ringkas, walaupun kita rasa dah lama, dah banyak dah kita belajar, tetapi makin kita belajar makin faham mana keutamaan dia. Kita dalam hidup ni kadang-kadang Allah uji dengan pilihan. Pilihan nak buat sesuatu antara maksiat dengan ibadat. Kita kena pilih antara maksiat dengan perkara-perkara yang sia-sia, harus tapi tidak bermanfaat. Kita kena pilih. Dan antara ibadat sesama ibadat, mana yang lebih utama, mana ibadat yang bukan utama. Dan tidak ada orang yang makin banyak ilmu berkaitan dengan agama melainkan Allah bagi kebaikan kepada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Taala nak bagi kepada dia kebaikan, Allah jadikan dia faham tentang agama dia. Jadi faham tentang apa yang paling utama dalam kehidupan kita, iaitulah kita nak mencari bekalan menuju akhirat. Nak mencari bekalan menuju akhirat. Bekalan yang paling utama ialah iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita mengaku Allah tu Tuhan kita, dan selain dari Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang palsu dan tidak benar. Dan tidak ada Tuhan pun yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab tu kita kata la ilaha illallah. Tapi dalam menjalani kehidupan berasaskan, berteraskan, berlandaskan la ilaha illallah, dia kena ada gigi-gigi kunci.
Sebagaimana yang disebut oleh para salaf, la ilaha illallah ni adalah miftahul jannah. Miftahul jannah maksud dia kunci syurga. Tapi kunci syurga tu memiliki gigi dia. Gigi-gigi itulah yang kita lakukan dengan amalan-amalan. Syahadah tauhid la ilaha illallah kunci, tapi gigi-gigi dia tu menentukan kita nak masuk bila, kita masuk dulu ke, kita masuk kemudian ke, darjat kita di mana, tinggi ke kedudukan mana, berdasarkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi dulu. Of course kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allah akan Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ni dia angkat kedudukan orang yang beriman dan juga beramal saleh. Okay? Allah angkat orang-orang yang diberi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa darjat. Jadi mudah-mudahan Allah mentaufikkan kita ke arah tersebut. Kita doa kepada Allah dan banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dalam melakukan ketaatan dan tidak ada upaya dalam meninggalkan kemaksiatan melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jangan lupa senantiasa baca doa setelah daripada setiap salat ataupun di akhir sebelum salam atau selepas daripada salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Dari sudut apa? Ala zikrika, dalam berzikir kepadamu, dalam mengingatimu, wa syukrika, dan dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dalam memperelokkan ibadah kepadamu. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah mentaufikkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar ni adalah nama sungai dalam syurga. Nama sungai dalam syurga. Jadi dinamakan surah ni Al-Kautsar bersempena dengan nama sungai tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, menganugerahkan kepada kamu al-kautsar. Kami menganugerahkan kepada kamu al-kautsar. Dia baca buku. Dia bagi tak baca nanti rugi. Kami anugerahkan kepada kamu al-kautsar. Disebut dalam terjemahan ni nikmat yang banyak. Tapi kalau merujuk kepada hadis, al-kautsar tu adalah satu sungai di dalam syurga. Okey? Disebut dalam riwayat Imam Muslim, waktu turun surah ni, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina fil masjid idh ughfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kata Anas bin Malik, satu ketika waktu Nabi duduk bersama kami, tiba-tiba Nabi terdiam sekejap, macam lost sekejap. Ughfa ighfa'atan. Kemudian Nabi pun tertunduk sekejap. Nabi tunduk, diam. Kemudian Nabi angkat pula kepalanya. Waktu Nabi angkat kepala dia tu mutabassiman, kata Anas bin Malik. Nabi angkat kepala dalam keadaan tersenyum.
Duduk kejap, sahabat-sahabat diam, tunduk. Kemudian Nabi angkat kepala dia, Nabi senyum. Qulna ma adhakaka ya Rasulullah. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu tersenyum atau tertawa? Tertawa Nabi ni bukan tawa macam kah tu. Nabi ni kalau senyum pun tu buka mulut dia lah. Senyum yang kuat tu kira ketawa lah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab kalau ketawa sampai kah tu dia panggil taqahqaha. Ketawa. Ibtisam senyum ni gitulah. Dhahik ni senyum kuat sikit, sampai terbuka mulut nampak gigi geraham. Tapi kalau ketawa terbahak-bahak tu dia panggil taqahqaha. Baik, tapi Nabi terbahak-bahak tu tak ada. Nabi ni kata Aisyah radhiyallahu anha, sifat dia cakap pun tak banyak. Kalau cakap pun sebiji keluar. Dan kalau banyak kali Nabi cakap ulang-ulang. Dalam sebiji ulang-ulang, sehingga siapa saja yang duduk dekat Nabi, kalau Nabi cakap tu dia akan ingat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut oleh Ibnul Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Datang dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri kata Nabi ni tawilus sukut. Tawilus sukut ni banyak diam dia. Dia tak cakap banyak. Tapi kalau dia cakap keluar sebiji, sepatah. Lepas tu ulang pula 2-3 kali. Sehingga orang yang dengar tu akan faham dan ingat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengah sembang tu tiba-tiba Nabi senyum. Senyum yang tidak terlalu ketawa lah, dia panggil ketawa tidak terlalu terbahak-bahak. Nabi senyum tu. Sahabat tanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Rasulullah, kenapa Rasulullah tertawa? Apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laqad unzilat alayya anifan suratun." Sekejap tadi waktu Nabi tunduk tu telah turun kepadaku satu surah. Faqara'a, lalu Nabi pun baca. Nabi baca, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Nabi baca. Kemudian Nabi tanya pula sahabat lepas pada Nabi baca, wa ma atadruna mal kautsar, kamu tahu tak apa itu al kautsar? Nabi tanya sahabat. Sahabat ni dia tak perlu terjemah, dia bila Nabi baca inna a'tainakal kautsar, dia dah faham. Maksud dia Allah kata kepada Nabi, aku anugerahkan kepada kamu al kautsar. Cuma Nabi nak bagi tahu lebih kepada sahabat, kamu tahu tak yang Allah bagi kat aku tu Al-Kautsar tu apa dia? Kamu tahu tak apa itu Al-Kautsar? Sahabat-sahabat pun jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata Allah dan Rasul lebih tahu. Ni adab antara sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka tidak mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua keadaan, termasuk dalam sudut ilmu pengetahuan. Kalau Nabi tanya benda hak dia tahu sekalipun, dia akan kata apa? Allah dan Rasul lebih tahu. Kalau dia tak tahu, apatah lagi memang sahabat ni dia tak akan main-main tiba-tiba jawab. Apa dia Al-Kautsar? Saya rasa lah Rasulullah macam ni. Hak ni kata saya rasa lah macam ni. Tak. Kalau Nabi tanya, kebanyakannya dia tahu. Nabi nak bagi tahu kepada mereka. Lalu jawapan mereka penuh adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tanya, kamu tahu dah Al-Kautsar? Sahabat kata Allah dan Rasul lebih tahu. Memang sepatutnya begitulah kita. Dalam apa yang kita tak tahu, kita kena banyak kembalikan kepada Allah. Kerana ilmu ni milik Allah. Saya pernah pergi satu interview
Bila satu interview dia tanya-tanya banyak soalan kita tak boleh jawab. Dan kita tak berani nak teka-teka, nak tembok-tembok, nak rasa-rasa. Tambah-tambah pula interview tu berkaitan dengan agama. Soalan tu berkaitan dengan hukum hakam agama. Jadi saya pun jawab apa? Saya kata wallahu a'lam. Kena 2-3 soalan saya kata wallahu a'lam. Saya pun tak berapa tahu. Marah dia kata, apa awak ni kata wallahu a'lam, sikit-sikit wallahu a'lam, sikit-sikit wallahu a'lam. Dia marah. Mana boleh nak mengajar orang kita tak tahu, sikit-sikit wallahu a'lam. Saya berjawab, saya kata lebih baik dalam soal agama kita kata tak tahu daripada kita memandai-mandai buat-buat tahu. Kerana agama ni milik Allah, bukan milik kita. Kalau kita memandai-mandai dalam soal agama, itu sudah termasuk berkata ke atas Allah tanpa ilmu. Seolah-olah kita mendakwa sesuatu itu datang dari Allah, sedangkan Allah tak kata pun macam tu. Maka itu adalah jenayah yang besar dalam agama. Kalau kita ada kesempatan baca surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cela orang ahli kitab. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Dia tulis, apa yang dia tulis? Sesuatu yang bukan dari kitab dia, bukan dari Taurat, bukan dari Injil. Tapi waktu dia tulis Taurat dan Injil, dia tulis daripada perkataan dia. Thumma yaquluna hadha min indillah. Kemudian dia kata ini kitab datangnya dari Allah. Padahal dalam tu dia masuk ayat dia. Maka Allah Ta'ala kata apa? Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah bagi mereka pada apa yang tangan-tangan mereka menulis. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah apa yang mereka usahakan. Pasal apa? Mereka berkehendak daripada tulisan tersebut thamanan qalila, habuan-habuan yang sedikit dari dunia. Jadi sebab tu kita ni jangan sok pandai, orang Indonesia kata. Jangan suka menokok nambah dalam soal agama. Benda Allah Ta'ala tak kata, benda Nabi tak kata, jangan tiba-tiba mulut kita berani kata, ni Allah kata macam ni, Nabi kata macam ni. Padahal Allah Ta'ala tak kata, Nabi pun tak kata. Siapa yang buat macam tu, dia berdusta atas Allah, dia berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah satu jenayah yang besar dalam agama. Benda Allah Ta'ala tak kata, benda Nabi tak kata. Sebab tu para sahabat ni, Nabi tanya, atadruna mal kautsar, kamu tahu tak apa itu al-kautsar? Sahabat berkata, Allah dan Rasul lebih tahu. Dan inilah maksud sebenar wallahu a'lam. Wallahu a'lam ni kita kembalikan ilmu tu kepada Allah. Kembalikan ilmu tu kepada Allah. Dan biasanya dia buat benda ni dalam urusan berkaitan dengan ilmu lah. Kadang-kadang ada satu trend pula tuan-tuan, ada satu trend lain. Trend dia wallahu a'lam ni dikira ayat penutup. Ayat penutup. Dia biasanya ayat penutup ni mufti-mufti guna atau ustaz-ustaz guna dalam soal tadilah. Apa pandangan gini, mufti berjawab. Dalam masalah ni hukum dia begini. Pada akhirnya mufti akan jawab wallahu a'lam. Maknanya hak ni aku jawab berdasarkan apa yang aku tahu, tapi Allah lah yang lebih tahu. Ayat penutup dia tu
wallahu a'lam. Biasanya digunakan dalam urusan ilmu. Cuma sebahagian orang dia tak faham juga. Dia anggap wallahu a'lam ni ayat penutup. Ada kat kampung saya, satu hari sebelum solat Jumaat dia baca surat daripada Jabatan Haiwan. Tok Bila tu baca, perhatian kepada penduduk-penduduk mukim, ni ada arahan sikit daripada Jabatan Haiwan, minta lembu-lembu hak duduk berkeliaran tu, tuan-tuan dia tolong tambahlah, jangan duduk main atas jalan, nanti kereta langgar, ganggu lalu lintas apa semua, menyusahkan orang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi dia bukan dalam urusan fatwa, dia ni kira wallahu a'lam tu ayat penutup. Dia nak menutup dia punya iklan tadi, dia guna wallahu a'lam. Pada saya kurang tepatlah. Pasal apa? Itu bukan urusan ilmu. Itu bukan urusan apa panggil agama lah. Melainkan nak suruh tambah lembu ni tak payah sebutlah wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Nah, kita kata urusan lembu tu kita kata pakak kita tambah belakalah. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan lembu kita insya-Allah. Nah, wabillahi taufik kuasa hidayah. Habislah ayat-ayat. Tapi nak sebutnya bila kita faham maksud wallahu a'lam tu kita guna pada tempat yang sepatutnya. Baik. Jadi bila sahabat kata Allah dan Rasul lebih tahu, Nabi pun bagi tahu. Kembali kepada surah Al-Kautsar kita ni. Sahabat pun tak kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathir huwa hawdun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadun nujumi fis sama' fayukhtalajul abdu minhum فأقول رب إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك رواه مسلم. Nabi kata Al-Kautsar ni adalah sungai di dalam syurga, sungai wa'adanihi rabbi yang Tuhanku janjikan untuk aku di sini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi khairun kathir. Sungai ni atasnya kebaikan yang banyak lagi Allah bagi. Bukan sekadar sungai saja, tapi Allah bagi kebaikan yang banyak atas sungai ni. Huwa haudun, dia juga telaga yang mana taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang mana umat-umatku akan datang kepadanya pada hari kiamat. Kalau kita ngaji bab akidah, cerita hari kiamat, di hari kiamat ni waktu orang duduk di padang mahsyar dahaga, tiba-tiba masa tu ada kolam dahaga yang bersangatan, tiba-tiba masa tu ada kolam. Kolam, setiap Nabi ada kolam dia masing-masing. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada kolam. Jadi kolam ni juga air dia daripada sungai Al-Kautsar. Sungai dia ada sungai Al-Kautsar dan ada kolam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tunggu umat dia di hari akhirat. Tunggu umat dia di padang mahsyar. Apa keistimewaan kolam ni dan sungai ni? Aniyatuhu adadun nujumi fis sama'. Bilangan gelas dia yang tersedia untuk umat Nabi minum daripada kolam tersebut, bilangan gelas dia sebanyak bilangan bintang di langit. Banyak mana tak boleh nak kira. Bintang di langit ni uncountable, tidak terhitung banyak dia. Tidak terhitung banyak. Cuma gambaran tak terhitung tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bilangan gelas minuman untuk minum air dari telaga ni sebanyak bilangan bintang di langit.
Masya-Allah. Okey. Sebanyak bilangan di langit. Dan bagi orang yang minum, ada riwayat yang lain menceritakan sifat warna air dia, kebaikan dia. Kita baca riwayat yang lain lah. Okey. Sifat dia, warna dia putih, lebih putih daripada susu. Kemudian wa ahla minal asal, dan dia lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Lagu manalah, wallahu taala alam. Baik. Tak habis lagi hadis tadi, fayukhtalajul abdu minhum. Tiba-tiba Nabi kata, aku duk tunggu umat aku nak bagi air kolam ni, nak bagi air minum kolam ni. Nabi akan jadi penyambut dia. Untuk umat dia datang, Nabi akan jemput minum. Nabi tunggu umat dia. Tiba-tiba ada sebahagian daripada umat yang dihalang dan dihalau daripada kolam. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, ada satu kumpulan dari umat dia dihalau daripada kolam. Fa'aqul, Nabi pun kata, Nabi sebut waktu tu aku akan kata, Rabbi innahu min ummati, wahai Tuhanku, itu pun termasuk dari umatku. Hak dihalau tu, dia pun termasuk dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia halau? Dia kan umat aku, bahasa kita lah. Fayaqulu, Allah pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Sesungguhnya kamu tak tahu apa yang orang tu mereka-reka setelah daripada kamu wafat. Maknanya orang ni dia umat Nabi, tapi dia tak ikut Nabi. Dia lahir sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dalam beramal dia tak ikut Nabi. Fa innaka la tadri ma ahdatha ba'dak, kamu tak tahu dulu selepas kamu wafat dia reka-reka benda lain daripada hak kamu ajar. Jadi orang ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Dalam kita berbicara tentang kelebihan sungai Al-Kautsar dan kolam Nabi di hari akhirat dengan sifat airnya yang lebih putih daripada susu, yang lebih manis daripada madu, dan jumlah bilangan gelasnya yang tersedia untuk digunakan sebanyak bilangan bintang di langit, dan kelebihan kebaikan yang banyak yang kita harapkan daripadanya. Tiba-tiba dalam hadis yang sama Nabi beri peringatan dan khabar akan ada dari umat dia yang dihalang daripada minum kolam Kautsar, kolam Nabi di akhirat nanti. Siapa dia orang tersebut? Ialah orang yang hidup sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam amalan dia tidak ikut hak Nabi ajar. Dia tak ikut hak Nabi suruh. Dia buat apa ikut hak selera dia. Dan inilah perkara yang kita paling takut dalam beramal, iaitu amal kita rajin buat, tapi tiba-tiba di hari akhirat kita dapati dia tidak sesuai dengan apa yang dia tidak sepadan dengan apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kita paling bimbang. Kalau tiba-tiba kita buat sama, alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba kita buat, kita sangka benda ni hak Nabi suruh, rupa-rupanya bila kita cek-cek tak serupa dengan hak Nabi ajar, maka itu paling kita bimbang dan paling kita takut. Kerana ada ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau amalan seorang hamba kalau dia buat tidak ikut hak supa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dan juga Nabi suruh, di dunia dari satu sudut pahala dia Allah Taala tak bagi, Allah Taala tak terima amalan dia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang buat sesuatu dia reka dalam agama ni, dia reka, dia tambah, dia tokok tambah agama, dia reka benda daripada dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perintah padanya. Nabi tak suruh, Allah Taala pun tak ajak, dia tiba-tiba buat macam tu dalam urusan agama. Fi amrina, dalam urusan dunia terpulanglah. Dalam urusan dunia ni Nabi pun tak kisah. Nabi tak kisah dalam urusan dunia. Kenapa kita bandingkan urusan dunia urusan akhirat? Sebab ada dalil, ada hujah. Dalam urusan dunia, satu hari Nabi SAW ni dia pergi lalu. Sahabat-sahabat masa tu tengah buat urusan talqih pokok kurma. Pokok kurma ni maknanya macam kita lah, pokok sawit lah, pokok sawit. Pokok sawit ke pokok apa, pokok salak lah. Pokok salak kita ni, kalau orang tanam pokok salak, dia ada talqih. Talqih ni mana? Mangga tu, tahu mangga? Mangga apa? Mangga. Mangga panggil mangga. Mangga. Dia punya pucuk kelapa tu kan. Kalau kelapa tu keluar mula-mula tu kita panggil mangga. Mangga. Mangga tu dia ada kulit dia kan, kulit. Kulit dia tu sebelum daripada dia pecah dan terbuka dengan sendiri, dia akan ambil benih mangga hak lelaki, hak jantan. Pokok ni dia ada jantan dan betina juga. Dia pun ambil benih tu, pergi dekat mangga tu, dia buka sikit, dia pun ketuk dalam tu, lepas tu dia tutup. Boleh faham tak? Dia tutup. Tujuan dia pendebungaan. Kita ngaji sains zaman dulu, buah ni nak berbuah, pokok ni nak berbuah, dia kena ada pendebungaan. Ejen pendebungaan ni biasanya lebah, burung, gapo lagi, serangga, lalat, kau gapo kau? Lalat tak ada lagi buah. Tapi maknanya lebah lah banyaknya. Tu panggil pendebungaan. Yang ni dia tak debunga lebah dak. Dia pergi ambil benih apa pucuk hak putih pokok jantan tu, ketuk dekat pokok betina, dia tutup. Kejap lepas tu dia biar apa? Dia pun bila pecah tu keluar tu, dia keluar buah-buah dia cantik. Jadi Nabi SAW masa tu lalu, sahabat-sahabat tengah buat benda tu. Nabi kata, kenapa tak biar dia tumbuh sendiri? Nabi kata, kenapa tak biar dia berbunga sendiri? Sahabat katalah, Rasulullah, kalau kita buat macam ni, buah lagi cantik. Nabi berjawab apa? Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam urusan dunia kamu. Jadi dalam urusan dunia, Nabi serahkan kepada sahabat. Maknanya, kalau bak cucuk tanam ni, pandai-pandai kamulah. Nak tanam macam mana, kalau hasil dia baik, gitu, buatlah macam tu. Sebab tu dalam urusan dunia, kita masjid nak pasang ekor, kau tak nak pasang kipas helikopter, kau kipas besar, kau. Itu urusan, tak ada masalah. Tapi dalam urusan agama, berkaitan dengan agama, nak semayang macam mana, nak rokok macam mana, nak baca doa apa, nak zikir apa, itu urusan Nabi SAW. Nabi kata, man ahdatha fi amrina, siapa yang tokok tambah dalam urusan kami. Urusan Nabi ni urusan apa? Urusan agama. Ma laisa minhu, apa yang bukan daripadanya, bukan daripada agama yang asal, fahuwa raddun. Nabi kata amalan tersebut tertolak. Tertolak maknanya Allah Ta'ala tak terima. Tak terima tu satu hal, tak terima tak ada pahala tu satu hal. Dalam hadis tak kita baca gini, hari akhirat nanti, oleh kerana dia tidak ikut Nabi SAW,
yang Allah sudah utuskan untuk dia. Allah dah wahyukan Quran untuk Nabi supaya umat dia dengar. Nabi juga disebut sebagai contoh teladan dalam semua urusan kehidupan. Tiba-tiba ada umat Nabi yang tak nak ikut Nabi, sebaliknya dia ikut lain daripada Nabi. Maka di hari akhirat, dalam hadis yang sahih ni, orang ni akan dihalang daripada minum dari telaga Al-Kautsar. Dihalang daripada minum. Kita minta Allah Ta'ala rezekikan kita minum daripada kolam ni. Hari tu dahaga yang sangat dahsyat, tuan-tuan. Dahaga perlu menitik habis, semua orang sudah dia panggil nak kata didera, tidaklah dera, tapi nak suruh Allah biarkan mereka di padang mahsyar 50,000 tahun. Lama duduk di padang mahsyar. Air tak ada, awan tak ada, matahari atas kepala. Perlu keluar ni, Allahu Akbar, banyak dahaga yang teramat sangat. Tiba-tiba selepas daripada urusan tu dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada kolam Nabi. Masa tu bahagia tak boleh nak kata. Bahagialah bagi orang yang dapat minum air daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan celakalah serta hinalah orang yang dihalau daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis yang ada ni, Nabi bagi peringatan kepada kita. Okey, berkaitan dengan Al-Kautsar. Hadis ni hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey. Kemudian sumber dia daripada syurga. Sumber asal sungai ni memang Nabi ada kolam tak? Kolam. Tapi asal air ni mari mana? Air ni mari daripada syurga. Dalam hadis yang lain, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebut. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fa idza ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu fa darabtu bi yadi ila ma yajri fihi al-ma' fa idza miskun adfar qultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar alladhi a'takahu Allah azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Ahmad dan juga ada bersamaan dengan riwayat Imam Bukhari. Cuma riwayat Imam Ahmad ni agak lebih panjang. Nabi kata aku masuk dalam syurga. Nabi diperlihatkan dalam syurga, Nabi masuk dalam syurga. Bila Nabi masuk dalam syurga, fa idza ana binahrin, tiba-tiba aku tengok ada satu sungai. Hafatahu khiyamul lu'lu. Di tebing dia tu ada khemah-khemah yang terbuat daripada mutiara. Khemah yang dibuat daripada mutiara. Khiyamul lu'lu. Fadarabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma'u. Aku pun letak tanganku dalam sungai itu, tengok air dia. Fa idza miskun azfar. Aku tengok air itu tiba-tiba dia adalah seharum kasturi. Tadi kita kata warna dia kan, rasa dia manis. Dalam hadis mau dia pun seharum kasturi. Air itu faedah mesti tengok dia adalah kasturi. Qultu ma hadza ya Jibril. Nabi pun tanya, wahai Jibril, apakah ini? Nabi tanya, Jibril, apakah ini? Qala, Jibril pun jawab, hadzal kautsar alladhi a'takahu Allah azza wa jalla. Inilah dia al-kautsar yang Allah anugerahkan dia kepada kamu.
Inilah Al-Kautsar yang Allah anugerahkan dia kepada kamu. Ya salam. Bau wangi, rasa manis, warna putih. Allahu Akbar. Tak boleh nak kata. Terlalu besar, terlalu agungnya Al-Kautsar ni sebagai anugerah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu baru Al-Kautsar. Surah ni tak habis lagi. Allah Ta'ala kata fasalli li rabbika wanhar. Kalau Allah dah anugerahkan sungai ni kepada kamu, maka bersalatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah binatang, wanhar, korban, sebagai korban kepada Tuhan. Okey? Sembelihlah binatang dan juga berkorbanlah kepada Tuhan. Sembelih korban sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Fasalli li rabbika wanhar. Jadi sebagaimana Allah Taala dah bagi nikmat, sebagai tanda syukur, kamu salatlah kepada Allah dan kamu sembelihlah korban. Kamu sembelihlah korban. Kita ni lepas raya haji ni nak raya korban. Kita cerita nanti bab korban. Di hujung surah ni Allah Taala kata inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuh kamu, orang-orang yang membenci kamu, itulah orang yang al-abtar. Al-abtar diterjemah di sini orang yang terputus. Terputus apa? Terputus apa? Terputus sebutan namanya. Terputus. Al-abtar dalam bahasa al-abtar, al-aqallu, al-azallu, al-munqati'u dhikruhu, orang yang sangat sedikit kebaikan, orang yang hina dan terputus sebutan namanya. Orang yang orang tak ingat, kalau dia mati lagi kita senang. Al-abtar ni. Jadi orang-orang musyrikin, cerita asalnya, mereka ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah uji Nabi. Apa ujian Allah kepada Nabi? Anak-anak Nabi yang lelaki semuanya meninggal waktu kecil. Anak Nabi kita ada 7 orang. Ingat lagi tak lagu tu? 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Apa tu? Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqiyah. Dia bagi. Zaman dulu kan nyanyi dah. Nah, anak Nabi kita ada 7 orang. Tengok. 3 laki-laki. Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 ni semua meninggal waktu kecil. Zuriat Nabi yang lelaki meninggal waktu kecil. Orang jahiliyah dia nak kepada anak lelaki, betul tak? Malah yang ekstrim di kalangan mereka, kalau dapat anak perempuan, dia bunuh anak perempuan. Bukan semua, tapi yang ekstrim dan kumpulan-kumpulan yang hina di kalangan mereka. Dia bunuh anak perempuan sebab dia nak anak lelaki. Kalau ada anak lelaki dia rasa bangga. Sebab apa? Nama dia akan kekal dalam silsilah keturunan. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Macam Tok Nabi Abdul Muttalib. Kita kenal. Nenek Nabi nama apa? Sudah. Tanya nenek Nabi tak ingat. Sampai keturunan ni disebut Nabi Muhammad bin Abdullah, siapa bin Hashim, siapa bin Abdul Muttalib bin Hashim, siapa keturunan bin Ismail bin Ibrahim. Keturunan tu semuanya melalui jalur lelaki. Jadi dia akan bangga bila ada anak lelaki. Bila tak ada anak lelaki, dia akan kata orang ni terputus nama dia dalam silsilah. Dia tidak ada kebaikan dan dia orang ni sedikit kebaikan dia. Dia panggil al-abtar.
Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apalah anakmu mati kecil pun, tak apalah. Allah bagi kepada kamu Al-Kautsar dan kamu sebenarnya bukan abtar. Musuh kamu tu yang abtar. Bererti dia yang tidak akan dikenang orang. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut dalam surah Asy-Syarh, wa rafa'na laka dzikrak. Nama Nabi akan senantiasa disebut sampai akhir zaman. Ada dalam salat kita, ada dalam azan kita, ada dalam selawat kita. Nama Nabi senantiasa akan diulang-ulang. Ada dalam syahadah kita, orang nak masuk Islam kena sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang baca hadis, ada orang baca Quran, semua orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Even sampai hari ni orang kafir pun reti sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Musuh kamulah wahai Muhammad yang sebenarnya yang terputus kebaikan dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan kita sebahagian daripada umat ini, umat yang paling istimewa, umat yang paling mulia, kerana kita memiliki atau kita berada di bawah naungan Nabi yang paling agung, paling mulia, paling sempurna, kekasih Allah yang paling tinggi, yang mana kebaikan dia sangatlah banyak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita berhenti satu surah juga hari ini. Esok sambung surah Al-Kafirun, pun cerita dia panjang. Itu lebih kepada soal kita kena berbeza dengan orang kafir. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik kelemah daripada kekurangan saya. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.